Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanani binti Abdul Razak. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan sedikit tentang instrumen saya, iaitu violin. Okey, jadi ini ialah violin. Dan violin merupakan satu string instrumen dan juga tergolong dalam chordofon, di mana chordofon bermaksud instrumen yang mengeluarkan bunyi daripada getaran tali. Dan violin, macam kita nampak violin ni dia ada 4 tali. 1, 2, 3 dan 4. Okey, ada juga string instrumen yang lain seperti viola, cello dan double bass. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada pengenalan anggota violin. Okey, kita pergi daripada atas. Yang atas ni ialah scroll, bahagian kepala. Okey, kita ada juga backbox. Ini ialah tempat tuning untuk violin. Okey, ini merupakan tempat tuning yang pertama. Okey, seterusnya kita ada fingerboard hitam ni. Dan seterusnya bahagian sini ialah kita gunakan sebagai neck. Okey, untuk body pula, ini ialah upper board dan bawah this one ialah lower board. Okey, di tengah-tengah violin kita boleh nampak satu lubang yang dinamakan sebagai F hole. Okey, lubang ni dinamakan sebagai F hole sebab bentuk dia macam huruf F. Jadi ini adalah tempat di mana bunyi violin dikeluarkan apabila tali ini digesek. Okey, seterusnya kita ada bridge di bahagian tengah ni. Okey, ini tempat hold dengan tali. Okey, ini ialah tempat tuning yang kedua, iaitu fine tuner. Okey, yang hitam ni pula ialah tailpiece dan akhir sekali ialah chin rest. Okey, dalam violin kita ada satu benda yang dikenali sebagai bow. Okey, yang depan ni merupakan tip. Okey, yang ini pula dia punya stick. Dan yang tengah ni dia punya hair bow. Okey, bawah ni ada screw untuk adjust dia punya hair, sama ada nak kendurkan ataupun nak ketatkan. Okey, dan sini kita ada grip tempat kita pegang bow. Okey, macam yang kita tahu tadi, violin ni ada tempat tuning dia. Okey, jadi macam mana kita nak tuning? First sekali, kita mesti ada alat tuner. Selalunya akan digunakan dalam telefon. Dan kena pasti note. Untuk note yang pertama ialah E, yang kedua A, ketiga D dan keempat ialah note G. Cara tuning dia, kita dengan memusingkan ni ke arah jam untuk ketatkan dan lawan jam untuk longgarkan. Okey, seterusnya kita pusingkan apabila sehingga bunyi tune note ni hampir sama dengan note yang dikehendaki, dan kita gunakan yang ni untuk tune bagi bunyi dia menjadi lagi tepat. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada cara penjagaan violin. Okey, untuk kita jaga violin ni, yang pertama sekali kita perlu mengelakkan daripada meletakkan violin di tempat yang panas ataupun tempat yang lembap, terutama sekali di bawah cahaya matahari. Okey, ini boleh menyebabkan violin ni menjadi reput. Okey, dan seterusnya, jika kita tak gunakan violin dalam jangka masa yang panjang, kita perlu longgarkan setiap tali tersebut untuk mengelakkan dia daripada bergarak ataupun menjadi ketat dan terlalu keras. Okey, dan seterusnya, bila kita gosok rosin, bila kita gesek tali ni menggunakan bow yang telah digosok dengan rosin tu akan meninggalkan habuk dekat bahagian tengah-tengah ni. Okey, jadi untuk memastikan violin sentiasa dalam keadaan yang baik, kita perlu bersihkan habuk-habuk rosin tu, sama ada menggunakan kain yang lembut ataupun tisu. So, jadi violin akan nampak lagi bersih dan kemas. Baiklah, seterusnya untuk penjagaan bow. Jadi kita dielakkan untuk pegang bahagian hair bow tu dengan menggunakan tangan. Okey, yang seterusnya, apabila kita menggunakan bow, kita perlu adjust dia punya ketegangan hair bow tu. Tapi kita jangan buat dia terlalu ketat dan jangan terlalu longgar lah, jadi ikut kesesuaian. Jadi seterusnya, sebelum kita nak menggunakan bow, pastikan kita dah gosok bow tu dengan rosin dalam lebih kurang 8 hingga 10 kali. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada teknik
fingering. Selalunya dalam violin dia hanya melibatkan 4 jari. Okey, 1, 2, 3 dan 4. Untuk ibu jari pula dia akan hold sebagai kita punya bantuan lah untuk kita hold violin ni. Okey, untuk notation dan fingering saya akan explain selanjutnya. Baiklah. Seterusnya saya akan terangkan tentang cara kita nak pegang violin dan cara bawa. Okey. Cara pegang violin ialah dengan meletakkan kita punya bawah dagu bahagian C dekat sini. Okey. Dan dia akan jadi seperti ini. Okey. Ini tempat kita hold dia punya dan macam lah. Okay. Baiklah, untuk kita pegang, cara kita pegang bow pula ialah dengan memasukkan sedikit ibu jari di dalam. Okey, macam ni. Dan kembangkan jari kita yang luar. Kita hold dia punya. Okey, dan akan jadi seperti ini. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada teknik bowing. Okey, secara basicnya kita akan gesek, kita akan menggunakan bow dengan menggesek daripada bawah hingga ke atas dan sebaliknya lah. Okey, antara teknik lain ialah pizzicato. Di mana teknik ni kita gunakan, kita lakukan teknik ni dengan menggunakan tangan kanan yang memegang bow, tapi kita tidak perlu lepaskan bow tu daripada pegangan. Dan kita hanya cukup menggunakan jari telunjuk tangan kanan dan gunakan jari telunjuk tu untuk memetik setiap tali yang ikut not yang kita telah tekan. Inilah saya akan tunjukkan contoh pizzicato. Okey, teknik yang seterusnya ialah teknik staccato dan spiccato. Okey, untuk teknik staccato dan spiccato ni kita lakukan dengan menggunakan ujung bawah bow ataupun atas bow. Okey, macam ni kita buatnya dengan memantul-mantulkan heel bow tu ikut ke atas tali lah, ikut not yang telah kita tekan. Dan untuk bagi pemain yang sudah mahir, biasanya dia akan gunakan di tengah-tengah bow. Jadi ini adalah contoh teknik staccato ataupun spiccato. Okey, baiklah, untuk teknik yang seterusnya ialah teknik double stroke. Okey, teknik double stroke ni kita gunakan bow dan bow tu kita gesek ke atas ataupun ke bawah, dan kita gesek dia lebih daripada satu nada. Okey, jadi ini adalah contoh teknik double stroke. Okey, baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang notation dan fingering. Okey, jadi untuk bahagian ni saya akan bentangkan saya akan paparkan satu gambar dekat sebelah sini. Okey, jadi macam saya cakap tadi, untuk violin kita menggunakan 4 finger, 4 jari. Dan selalunya untuk pertama, hanya jari pertama kita guna di bahagian depan, kedua di bahagian tengah, ketiga di bahagian ni, dan keempat di bahagian ujung. Okey, untuk notation yang pertama, kita akan mainkan single note F sharp. Untuk tadi pertama kita akan mainkan single note F sharp. Untuk jari kedua kita akan main single note G sharp. Jari ketiga kita akan main single note S sharp, dan jari keempat kita akan main single note B. Okey, untuk yang string yang kedua pula, untuk jari pertama kita akan mainkan single note D. Yang kedua kita main hingga note C sharp, yang ketiga main note D sharp, dan keempat main hingga note E. Dan yang ketiga kita mainkan, untuk finger pertama kita main single note E, dan finger kedua kita main hingga note F sharp, ketiga single note G sharp, dan keempat single note E. Untuk yang keempat kita akan mainkan, untuk finger pertama single note A, kedua single note B, ketiga single note C sharp, keempat single note D. Okey, untuk gambar yang seterusnya ialah notation juga, tapi dalam bentuk balok. Jadi untuk string yang pertama ialah E string, dia akan start daripada balok bahagian atas, dan string kedua di bahagian bawah tengah, yang ketiga sebelah bawah, dan keempat bahagian bawah lagi.
Jadi ini secara ringkasnya untuk notation dari fingering. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada rutin harian saya sebelum bermain violin. Okey, jadi secara ringkasnya saya akan start dengan warm up, dan dalam warm up tu saya akan mainkan pelbagai jenis scale, dan antaranya adalah scale G, D, C dan A. Okey, baiklah, sekarang saya akan tunjukkan scale G dalam bentuk mini. Okey, baiklah, seterusnya ialah scale G dalam bentuk crochet. Baiklah, seterusnya saya akan mainkan scale A dalam bentuk mini. Jadi itu saja antara saya punya warm up dan saya punya scale. Jadi selepas saya telah selesai mainkan scales, barulah saya akan start dengan satu lagu. Baiklah, itu saja serba sedikit penerangan daripada saya tentang violin. Baiklah, yang baik itu datang daripada Allah, dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.